Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan sesi kuliah maghrib Rabu malam Khamis. Dan pada malam ini menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung muka surat 354. Nombor 3, dalam perhubungan suami isteri. Nabi boleh doa. Dia doa, tak boleh duduk dalam tempat duduk umum. Mana nasi? Patut nasi mai. Tak duduk umum tak boleh. Bawah 18 dilarang masuk. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam perhubungan suami isteri. Muka surat 354. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dalam perhubungan suami isteri. Jadi kita akan belajar pula tentang halal dan haram dalam perhubungan suami isteri. Walaupun bila kita dah berkahwin, maka yang haram menjadi halal. Tapi tidak semua yang haram itu menjadi halal bila kita berkahwin. Ada perkara-perkara yang tetap haram sampai bila-bila, walaupun sudah berkahwin. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Al-Quranul Karim memandang serius soal mendedahkan cita-cita kerohanian dari perkahwinan itu, yang mana ianya merupakan ketenteraman jiwa dari pergolakan hubungan seks yang semula jadi dengan adanya perasaan bibit cinta kasih antara kedua suami isteri. Ianya juga dapat meningkatkan kasih sayang dan kemesraan. Muka surat sebelah mana? Dia lajak di sebelah. Kasih sayang dan kemesraan antara dua keluarga dengan adanya hubungan ipar duai disertai dengan adanya kesempurnaan dalam perasaan para ibu bapa dengan anak-anaknya. Dia pelbagai. Pengertian yang seumpama inilah maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut diturunkan, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Muka surat sebelah 357. Maksudnya,
Di antara tanda-tanda kekuasaannya dijadikan Allah Subhanahu wa taala buat kamu dari diri-diri kamu itu pasangan, yakni suami isteri, untuk kamu menjadi tenteram kepadanya. Di antara kamu perasaan kasih sayang dan kerahmatan. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti-bukti bagi kamu yang mahu berfikir. Jadi benar ni kita ada bincang agak panjang lebar tujuan perkahwinan, hikmah perkahwinan. Cuma dia nak ulang semula sahaja. Baik, kita cuba lihat kembali 354. Kembali muka surat 354, lihat kepada footnote, kata orang balik, footnote bawah 112. Baik, penulis menukilkan di sini, penulis ni penterjemah lah, bukan Usuh Al-Qaradawi, tidak. Penterjemah Dr. Zulkifli Al-Bakri and the team. Penulis menukilkan di sini beberapa fadilat dan kelebihan berkahwin. Jadi dia masukkan sini beberapa fadilat dan kelebihan. Fadilat ialah bahasa Arab, bahasa Melayu kelebihan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, fadilat ini kebanyakannya dapat daripada hadis-hadis yang dhaif. Nah, hadis-hadis yang dhaif, yang tidak dhaif jiddan. Dhaif sahaja, lemah, bukan sangat lemah. Jadi kita guna sebagai fadail a'mal, kata sebahagian ulama hadis. Nah, kita guna pakai sebagai fadail a'mal. Kalau disebut fadilat ataupun fadail itu dengan hadis-hadis yang lemah. Kita tak boleh nak confirm dan tidak boleh nak pasti. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, tak apalah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, cuma kita tidak boleh nak confirm saja. Baik, yang pertama, perkahwinan itu, kelebihan dia. Mengikut sunnah para rasul. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un min sunanil mursalin al-haya'u wat-ta'atturu was-siwaku wan-nikah. Maksudnya 4 perkara yang merupakan sunnah para rasul, iaitu sifat malu sifat Nabi, berwangi-wangian, suka wangi, sifat-sifat Nabi, bersugi dan juga nikah. Di nikah tu di antara perkara yang dilakukan oleh seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, riwayat At-Tirmizi 1080, hadis ni marfu'an sahih. Nas ini menunjukkan perkahwinan atau pernikahan merupakan sunnah para nabi dan rasul. Justru mengikutnya bermakna mengikut semua nabi sudah pasti membawa banyak kelebihan dan kebaikan. Itu yang pertama, kahwin adalah sunnah nabi. Bukan sekadar sunnah Nabi Muhammad, bahkan sunnah Nabi-Nabi. Dalam hadis yang kita baca lalu, di hujung hadis yang Nabi suruh pemuda-pemuda Islam tu menikah kalau mampu tu, di hujung Nabi sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang benci dengan sunnah aku, fokus kepada perkahwinan. Perkahwinan sunnah, sesiapa yang benci dengan sunnah aku, mana benci berkahwin. Falaysa minni, bukan dalam kalangan aku. Bermakna sesiapa yang tak mahu kahwin dengan tujuan benci pada sunnah, kalau dia tak nak berkahwin atas alasan-alasan tertentu, itu cerita nombor 2. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab perkahwinan itu satu hukum yang berbeza-beza. Dia ada hukum asas, dia sunat. Berkahwin, sunat. Poligami harus, kita dah sebut sebelum daripada ini. Hukum asas bagi berkahwin, 1 sunat, dan berkahwin 2 ke atas adalah harus. Dia akan berubah mengikut keadaan, kadang-kadang menjadi wajib, kadang-kadang menjadi haram, kadang-kadang menjadi makruh, ada kalanya harus saja. Jadi kalau dia tidak berkahwin atas alasan, tidaklah makna dia tidak ikut sunnah. Nah, ini dia mampu, ada keinginan untuk berkahwin dan sebagainya, tapi dia tak nak kahwin dengan tujuan tak nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, benci dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia dikira bukan dalam golongan Nabi, bukan golongan umat Nabi Muhammad SAW, bukan dia jadi kafir, tidak. Nah, khilaful aula, menyalahi yang lebih utama.
Baik, perbincangan itu hukum kahwin kena fiqh lah. Saya tidak ada masa yang panjang untuk bincang sini. Nak bincang hukum nikah habis malam ni batu saja. Mana? Di mengaji fiqh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu satu kelebihan dia sunnah Nabi. Yang kedua, bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berkahwin. Mana bila berkahwin datang bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kahwin tak berapa nak senang, bila dah kahwin jadi senang. Contoh, itu nama dia bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu allazi yuridul ada wan nakihu allazi yuridul afaf. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada 3 golongan dan Allah Subhanahu wa taala pasti menolongnya. Iaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu dia. Sama ada dia menang ataupun dia kalah, masuk surga, itu juga bantuan. Sebab tu jihad tidak ada masalah. Menang okey, alhamdulillah. Kalah pun tak ada hal. Mati pun tidak ada hal, sebab semua dikira menang. Bantuan Allah Subhanahu wa taala. Menang atas dunia. Mati dalam peperangan, syahid, masuk syurga, semua menang. Nah, itu nama bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk orang berjuang di sisi Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mencari wang tebusan untuk membebaskan dirinya. Sistem waktu zaman perhambaan. Bila tuan dia kata, wardina, kena wardina. Kena wardina. Tegur tu tadi bukan Melayu. Wardina, Alibaba jatuh. Tegur. Dia akan dibeli oleh Kasim Baba. Nah, contohlah Kasim Baba kata, tak ada dalam filem tu. Contoh, kalau Kasim Baba kata, wardina, kalau kamu nak bebas daripada aku, sila bayar kepada aku 1,500 dirham. Contohlah. Sebab dia beli 1,001 dirham. Okey, jadi wardina akan bekerja keraslah untuk mencari duit untuk dia nak tebus diri dia daripada tuan dia Kasim Baba. Jadi kalau hamba yang bekerja untuk mencari duit untuk membebaskan diri, maka Allah akan bantu dia. Nah, dan dalam zakat pun dia ada asnaf dia untuk bantu golongan hamba membebaskan diri daripada perhambaan. Boleh bagi salah satu asnaf zakat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan orang yang berkahwin dengan niat untuk menjaga maruah, walaupun sebelum dia berkahwin mungkin tak berapa nak senang, tapi selepas kahwin dia menjadi agak sedikit senang daripada sebelum kahwin, sebab Allah nak bantu dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebelum daripada ini kita jumpa ayat wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Surah An-Nur 32. Nah, surah An-Nur ayat 32. Kahwinkanlah perempuan. Ayat ini perempuan atau lelaki yang belum berkahwin. Tapi ada ulama yang mentafsirkan perempuan yang belum berkahwin. Nah, nak bagi matching dengan ayat dan hadis. Perempuan yang belum berkahwin dalam kalangan kamu dan orang-orang yang baik dalam kalangan hamba-hamba lelaki kamu dan hamba-hamba perempuan kamu. Iyakunu fuqara, jika mereka itu perempuan, hamba lelaki dan hamba perempuan itu fuqara, fakir, lebih daripada miskin lagi. Nah, fakir ni. Yughnihimullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan mereka dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menyalahi janji. Tetapi betulkah kalau menikah lepas tu jadi kaya, saya miskin lepas tu jadi tak miskin? Betul ke? Kalau seorang manusia berkahwin,
tiba-tiba lepas tu dia tidak dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak jawab? Quran sebut tiba-tiba dia menikah tak kaya. Cik Nasir jawab. Takut lah tu. Tunduk. Ini kita nak sebut sebab janji Allah. Sebab tu setengah ulama kata al-ayyam di situ dengan makna perempuan. Kalau masuk lelaki dia tidak matching, tak matching. Nah, satu kita matching tu apa dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita letak perempuan sahaja betul. Perempuan dia asal duduk dengan ayah dan mak dia. Mungkin ayah dengan mak dia biasa-biasa saja, gaji-gaji biasa-biasa. Nah, kerja biasa-biasa, cleaner dan sebagainya. Jadi hidup dalam kesempitan, agak sempit. Tiba-tiba dia berkahwin, maka suami dia berkemungkinan, sebab bila nak nikah dia ada duit, maka dia akan jadi kaya. Maksud dia jadi senang sikit daripada asal. Dulu ayah dia nak kena sara banyak anak. Lah ni bila dia menikah, suami dia sara dia seorang saja. Jadi dia lebih senang daripada dulu. Dulu mungkin ayah dia tak boleh bagi emas, sama ada rantai emas ke, subang ke, gelang. Tapi bila kahwin, suami dia boleh bagi. Itu maksud iyakunul fuqara yughnihimullah. Kalau mereka miskin, Allah akan kayakan mereka. Itu maksud betul orang macam tu. Tidak salah, betul. Ayat ni betul. Confirm. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Tapi kalau kita masukkan lelaki sekali, mungkin tak tu. Sebab lelaki kalau dia miskin, lepas kahwin takut dia miskin juga. Tak macam perempuan. Sebab tu kita keluarkan lelaki. Lelaki kita letak dalam ayat selepas daripada ini 32, 33. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian hamba sama ada hamba lelaki ataupun perempuan, bila berkahwin, mungkin dia akan berkahwin dengan bukan hamba, dengan orang-orang merdeka, maka dia akan menjadi senang. Dulu dia hamba, sekarang dia kahwin, dia sudah dapat suami yang merdeka, sudah senang daripada dulu. Ataupun hamba lelaki, bila dia sudah berkahwin, mungkin Tuhan dia membebaskan dia baru dia boleh kahwin, maka dia sudah bebas, maka dia lebih senang daripada dulu. Itu maksud ayat wa in yakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka fuqara, Allah akan kayakan mereka, mana senangkan mereka. Sebelum daripada mereka kahwin lain, lepas kahwin Allah akan senangkan sedikit mereka. Maka ayat dia betul. Ayat lagi, ayat seterusnya wal yasta'fifil ladzina la yajidu nikahan. Maka orang-orang yang tidak mampu berkahwin, lakilah. Nah, maka mestilah bersifat mulia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mestilah bersifat mulia hatta yughniyahumullah, sehingga Allah mengayakan mereka, menyenangkan mereka. Maknanya kalau dia Nabi sebut ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, wahai pemuda-pemuda Islam ni, lelaki ni, siapa yang mampu untuk berkahwin, ada kemampuan, sila kahwin. Siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa merupakan ubat kepada syahwat dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, mana ada lelaki kalau dia menikah dah dia tidak mampu, dia tak boleh menikah, sekurang-kurang makruh dan boleh pergi pada haram, maka dia berpuasa dan banyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada itu, walaupun dia tak boleh nikah, dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan arti kata kaya jiwa. Dia kena pergi kot tu, tidak tak matching dengan ayat. Tuan-tuan faham tak faham, terpulang kepada tuan-tuan. Siapa suruh tak mengerti. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab kaya itu bukan hanya pada fizikal. Nabi sebut laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kaya itu banyak harta. Innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kaya ialah kaya jiwa. Maknanya siapa yang sebelum nikah dia miskin, lepas nikah dia tetap miskin, dia Allah tak bagi senang pada material, tapi Allah bagi senang pada jiwa. Lihatlah kepada Cik Nasir, tengok sini yang nak main tangan. Lihatlah kepada Syawal. Syawal miskin. Selepas dia kahwin dengan anak orang kaya, dia jadi kaya. Contoh, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak tu hak Allah nak bagilah. Kalau lepas kahwin duk miskin juga, dia tetap dikira kaya, tapi bukan pada harta, kaya pada jiwa, sebab dia tidak, jiwa dia sudah jadi tenang.
selepas dia berkahwin. Dia baik tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu cara mentafsir ayat supaya dia matching dengan hadis. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesai. Kali lama-lama sangat dia panjang cerita ni. Nombor 3, fadilat solat yang berlipat kali ganda berbanding mereka yang tidak berkahwin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatani min mutaahhilin khairun min 70 rakaatan min ghairi mutaahhil, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berkeluarga, mana dah kahwin, lebih afdal daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang hidup membujang. Makna salat orang yang kahwin 2 rakaat lebih baik daripada orang hak bujang salat 70 rakaat. Saya sebut dah tadi fadilat, tuan-tuan. Dia bukan pasti. Di hadis yang pertama tadi tentang sunnah tu sahih. Yang kedua sudah taraf di hasan. Hadis yang kata Allah bagi kesenangan tu taraf di hasan. Kemudian hadis ini ada yang kata dhaif, ada yang kata maudhu', palsu. Kita tak nak pegang sangat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak ada hadis sahih yang menceritakan hak kahwin solat 2 rakaat sama seperti yang tak kahwin solat 70. Tidak ada dalam hadis sahih. Yang ada dalam hadis dhaif dan ada yang kata maudhu', palsu. Kita tak payah pegang sini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang sahihnya ialah salatul jamaah tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayah bi 25 darajah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Solat berjamaah itu lebih baik, lebih afdal daripada solat seorang diri dengan kelebihan 27 kali ganda. Ada riwayat 25 kali ganda, yakni sahih, pegang yang tu. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, hadis ini dibukakan oleh Ibnu Adi, berasal daripada Abu Hurairah, termaktub di dalam Al-Kamil. Inilah kelebihan, dia hurai sini bawah. Inilah kelebihan yang menyebabkan para ulama apabila kematian isteri cuba berkahwin secepat mungkin, bertujuan tidak hidup dalam keadaan membujang. Antara contohnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia sebut sini, mungkin sebab itulah ulama-ulama bila bini mati nikah cepat. Tu Cik Nasir. Cik Nasir, takut ular dalam semak kau. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mungkin kita boleh terima, mungkin kita boleh tolak alasan ini, sebab hadis itu bukan kuat. Nah, mungkin ulama-ulama yang berpegang dengan fadhail, ulama yang tidak pegang dengan fadhail, dia tak buat anak. Dia ada sebab lain sebenarnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kenapa kita lihat tok-tok guru dulu, lebih-lebih lagi tok-tok guru pondok, bini lebih daripada satu. Cik Nasir, betul macam biasa puluh. Oh, cerita dah dulu. Takji dibatalkan. Aku nak teh ya. Tapi dia ingat tu bagus, otak masih kuat. Makan apa? Daun telang. Oh, daun telang. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jaga pandangan mata. Ulama-ulama dia jaga pandangan mata. Kita pun kena ikutlah jaga pandangan mata, sebab Quran suruh qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad bagi orang-orang beriman lelaki jaga pandangan mata. Sama juga wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan beriman jaga pandangan mata. Jadi bila jaga pandangan mata, dia punya nafsu dia tidak dibuang begitu saja. Bila kita jaga pandangan mata, nafsu kita tidak dibuang sia-sia, maka dia terpendam di dalam tubuh, dia menjadi power. Tak payah kita pakai tongkat,
undertaker, ahli-ahli. Tongkat undertaker tak payah. Sebab jaga mata, dia akan tersimpan di dalam tubuh dia. Kita hak mata keranjang, bukan bola keranjang. Bola keranjang hak guna tu, hak tinggi-tinggi begini. Tu bola keranjang, mata keranjang. Artinya bila lihat seorang perempuan, dia bawa perempuan tu ke tempat tidur, ranjang tu tempat tidur. Maka lihat dengan nafsu orang panggil. Bila lihat dengan nafsu dia dibuang begitu, power dibuang begitu saja. Sebab tu kena pakai tongkat alif tu. Power dibuang begitu saja. Jangan macam mana cara nak bagi nafsu kuat? Jaga mata. Dia tak keluar. Nafsu tu tak keluar daripada tubuh, dia kuat dalam. Sebab tu ulama bila jaga mata, dia nafsu jadi kuat sebab dia tidak lepas. Maka dia kena menikah kalau nak ubah hak kuat tu, betul ke tak? Betul ya. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, itu cara dia. Tak payah pakai Viagra, tak payah pakai tongkat undertaker. Jaga hak ni power. Tapi kena tambah satu lagi payah. Itu satu. Yang kedua, masyarakat melihat tok guru tu ada kelebihan. Memang ada kelebihan. Orang alim Nabi sebut lama. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang alim di atas orang-orang ibadah tanpa ilmu. Orang abid, orang biasa-biasa tapi kuat ibadah. Tapi orang alim tu lebih pada dia lagi. Seperti kelebihanku, kata Nabi, atas orang yang paling lekeh dalam kalangan kamu. Kelebihan Nabi ke atas manusia hak paling lekeh dalam kalangan kita. Mana jauh langit bumi ya. Kelebihan Tok Guru. Masyarakat begitu menyanjung. Jadi bakat berebut nak jadikan Tok Guru sebagai menantu. Bakat nak bagi anak nikah dengan Tok Guru, nak ambil benih Tok Guru, cucu benih Tok Guru. Betul tak? Angguk kau betul tak? Sebab tu dia menikah lebih, dia bukan nak sangat. Orang bagi ambil aja nasi. Tunggu ni. Nikah free. Kawan saya pergi Mesir sama saya. Tapi serban lilit 15 Aku kopiah tak pakai Mesir. Rock sikit. Nah, kau wajib ke kopiah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tahun 2 dia balik cuti, pergi kerja di Selangor. Balik pergi Mesir bawa bini. La ilaha illallah. Nikah free. Orang bagi kat dia. Di Selangor. Duk tayang depan kita pula. Itu nak gitu. Nah, bukan masalah lagi, itu masalah dia. Nah, itu sebab dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Masuk balik. Malah ni lambat habis pukul 12 kali. Okey, selesai nah. Masuk yang seterusnya, sempurna sebahagian agama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana menikah ni sempurna agama. Iza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apabila hamba Allah Subhanahu wa taala berkahwin, dia telah melengkapi sebahagian agamanya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kekosongan sebahagian lagi. Hadis ini antara hasan dan dhaif. Tidaklah sampai peringkat palsu macam hadis data tadi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi perkahwinan, sebahagian daripada bila seorang manusia itu berkahwin, maka sempurna sebahagian daripada agama dia. Maka dia kena jaga hak sebahagian lagi sahaja. Hak sebahagian daripada agama ialah nafsu. Bila selesai hak bab ni, kita dah selesai seolah-olah selesai separuh daripada agama. Sebab tu bila kita tak berkahwin, kita banyak masalah sebenarnya. Lebih-lebih lagi masalah seks pun. Siapa-siapa hak nikah, maka masalah ini dikira sudah selesai. Maka dia kena jaga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang.
Kira sebahagian lagi tak banyak dah. Itu maksud. Bila berkahwin seorang hamba, maka seolah-olah dia telah sempurna sebahagian daripada agamanya. Sebab bab ini seolah-olah sebahagian daripada agama. Bab berkaitan dengan seksual. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis. Kesempurnaan agama bergantung kepada perkahwinan dan ketakwaan ini pada ghalibnya. Ini kebiasaannya. Jika dilakukan sebahagian sudah pasti diringankan yang lain pula. Seterusnya dikurniakan kebaikan di dunia dan akhirat. Kelebihan kahwin lagi. Fadilah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Qalban syakiran wa lisanan zakiran wa badanan 'alal bala'i sabira wa zawjatan la tabghihi huban fi nafsiha wa malih." Maksudnya 4 perkara yang jika dikurniakan kepada seseorang berarti dia telah dikurniakan kebajikan di dunia dan akhirat. 4 ni. Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, badan yang sabar, menerima cobaan, dan isteri yang tidak ingin berbuat derhaka terhadap dirinya sendiri dan terhadap harta suaminya. Isteri solehah lah. Hadis ini riwayat Ibn Hibban, taraf dia dhaif. Fadilat je lah. Baik, berbahagialah sesiapa yang memperoleh keempat-empat perkara tersebut, antaranya isteri yang solehah dan kebahagiaan hingga ke hari akhirat. Selesai. Tak boleh panjang-panjang, kita banyak lagi depan. Seterusnya, kelebihan berkahwin, penyejuk mata hati. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jal khairan lahu min zawjatin salihah in amaraha ata'athu wa in nazara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih." Maksudnya seseorang lelaki itu tidak akan mendapat apa-apa kebaikan selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari isteri yang salihah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan pergi oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Sekali lagi diceritakan tentang isteri yang salihah. Mana orang berkahwin boleh dapat, tak nikah tak dapat. Itu kelebihan orang berkahwin. Kahwin dengan perempuan yang salihah. Hadis dhaif. Kemudian daripada Abu Abdullah dan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Maksudnya dunia merupakan keseronokan yang bersifat sementara dan keseronokan yang paling baik di dunia ialah wanita salihah. Sekali lagi, wanita salihah. Mana yang isteri lah. Mana yang berkahwin saja akan dapat, tak kahwin tak dapat. Itu kelebihan orang kahwin. Hadis sahih. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai secara ringkas. Kita nak cuba masuk tajuk kita pada malam ini selepas kita baca fadilat berkahwin, jalinan perasaan antara suami isteri. Okay, the core business bila kita kahwin, ini yang pertama. Namun begitu Al-Quranul Karim tidak pula melalaikan perasaan manusia dan hubungan jasmaninya di antara seorang suami dengan isterinya, sambil memimpin ke jalan yang lurus demi menunaikan hak fitrahnya dan keinginan nafsunya, di samping menghindarkan diri daripada segala bentuk penganiayaan dan penyelewengan yang tidak diingini. Diriwayatkan bahawa kaum Yahudi dan Majusi, Yahudi kita tahulah, Majusi penyembah api, bersikap berlebih-lebihan dengan menjauhkan dirinya daripada wanita yang didatangi haid. Dia nak mula masuk hubungan intim suami isteri. Hak ni 18 ke bawah sila keluar. Kalau ada juga pop-pop dia berdosa. Baik, orang Yahudi dan Majusi bersikap berlebih-lebihan dengan menjauhkan dirinya daripada wanita yang didatangi haid. Macam mana? Kita tengok dulu, kaum Nasrani pula membolehkan persetubuhan dengan wanita
dalam masa haidnya dan tidak menghiraukan haid itu. Okey, beza. Yahudi, Majusi, dia sifat dia terlalu melampaui batas bila isteri dia kedatangan haid. Darah haid, period orang Bali bagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dengan dia mengasingkan isteri dia, buat satu tempat asing di luar rumah, duduklah di situ, tidak boleh bercampur dengan dia sampailah kering darah haidnya. Bagi mereka, perempuan yang haid ni perempuan yang kotor, yang jijik, yang kita tidak boleh nak bersama dia, tak boleh nak makan masakan dia, tak boleh nak sentuh dia, tak boleh nak tidur dekat dia, piduk jauh-jauh. Dah selesai, baru masuk dalam rumah. Ini sifat yang terlalu berlebih-lebihan yang dilakukan oleh orang Yahudi ke atas isteri-isteri mereka yang haid. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mereka hanya boleh makan dengan mereka, tetapi tidak boleh minum dengan mereka. Minum tak boleh, makan boleh ya. Tidak boleh tidur dengan mereka pada satu tilam, dan tidak boleh tinggal serumah dengan mereka, seperti dilakukan oleh Yahudi, Majusi dan Majusi. Oleh sebab itu, setengah kaum muslimin menunjukkan soalannya kepada Nabi SAW tentang apa yang halal buat mereka dan apa yang haram di atas mereka dalam hal pergaulan mereka dengan wanita-wanita yang didatangi haid. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan keterangannya di dalam ayat yang berikut. Jadi sahabat-sahabat Nabi confused lah bila hijrah ke Madinah dan sebagainya. Jadi apa yang mereka lakukan di Mekah, bila pergi ke Madinah nikah dengan orang Madinah jadi lain. Jadi mereka nak satu penjelasan daripada Nabi Muhammad SAW tentang perempuan-perempuan haid ni macam mana. Sebab Yahudi banyak tu. Di Madinah tu Yahudi banyak. Okey. Jadi benar ni jadi macam satu clash. Apa dilakukan oleh sahabat Nabi di Mekah dulu tak sama dengan di Madinah. Jadi confused. Datang jumpa Nabi Muhammad SAW tanya tentang perempuan haid ni apa hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, sahabat-sahabat Nabi tanya, mengenai hukum perempuan haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan, azab, benda tak elok, mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan kamu. Artinya, fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhkan diri kamu daripada perempuan. Dalam kurungan tu pentafsiran, maksud dia jangan bersetubuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi sahabat tak faham. Sahabat tak faham, nanti dia akan tanya Nabi, makna asing tu makna tidur asing-asing macam mana? Dalam kurungan tu dia tulis siap-siap, dia tafsir dah tu. Kalau tak ada tafsir, kita pun tak faham. Fa'tazil, asing kan mana? Asingnya hidup tempat lain lah artinya, asalnya bahasa asal. I'tizal, uzlah, ni kita mengasingkan diri daripada orang. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh dalam kurungan mana? Sebelum mereka suci, kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Sementara lagi ada setengah orang Arab memahami perintah supaya menyingkirkan diri daripada kaum wanita ketika mereka berada dalam haid, agar mereka tidak tinggal serumah dengan wanita-wanita yang didatangi haid. Faham tak tu? Mereka faham bila maksud fa'tazilun nisa, mana asingkan diri, asingkan, tak boleh duduk sekali ya.
Faham macam tu. Nah, bila faham macam tu, maka Nabi bagi penjelasan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama amartukum an ta'tazilu mujama'atahun iza hidna. Walam amurkum bi ikhrajihinna tu. Nah, bukan jihna. Bi ikhrajihin minal buyuti ka fi'lil ajib. Falamma sami'al yahud zalika qalu hadza ar-rajul yuridu alla yada'a syai'an min amrina illa khalafana fihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, saya perintahkan kamu agar meninggalkan persetubuhan wanita-wanita itu apabila mereka didatangi haid. Itu maksud fa'tazilun nisa, bukan asingkan mereka, tidak. Dia salah faham. Nah, maka Nabi buat penjelasan macam tu. Sebab tu dia buat dalam kurungan tadi, jangan bersetubuh dengan isteri kamu, itu maksud fa'tazilun nisa. Hasil daripada hadis penjelasan daripada Nabi Muhammad SAW ini. Nah, saya perintahkan kamu agar meninggalkan persetubuhan wanita-wanita itu apabila mereka didatangi haid, dan saya tidak menyuruh kamu supaya mengeluarkan wanita-wanita itu dari rumah seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang ajam. Orang asing itu Yahudi. Yahudi bukan Arab. Apabila penjelasan itu didengar oleh Yahudi tahu, Yahudi Madinah waktu itu, lalu mereka berkata, orang itu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa tidak senang membiarkan sesuatu dari perbuatan-perbuatan kita, melainkan dia menyalahinya. Dia kata Muhammad, dia pada dulu lagi, dia pada mula hijrah ke Madinah sampai keluar, apa yang kita buat dia mesti menyanggahinya. Dia takkan ikut macam kita buat. Sebab tu bila mula hijrah, Nabi mendongak-dongak ke langit. Mendongak-dongak ke langit, mudah-mudahan Jibril turun untuk mengarahkan Nabi menghadap ke Baitullah. Nabi solat menghadap ke Baitul Maqdis. Apabila berhijrah ke Madinah, sama dengan Yahudi. Yahudi solat menghadap Baitul Maqdis, Nabi pun solat menghadap Baitul Maqdis. Jadi bila dah lama Yahudi tak nak masuk pun Islam. Tujuan asal bagi sama kiblat. Mudah-mudahan Yahudi itu mudah masuk Islam. Tak payah duk tukar kiblat, dah solat arwah yang sama. Tapi sampai setahun setengah nampak macam tak masuk Islam macam biasa. Maka Nabi dongok-dongok ke langit. Mudah-mudahan Jibril turun, suruh Nabi arah ke arah Baitullah. Nabi tak nak bagi sama kiblat dah dengan Yahudi. Dia takkan nak punya. Maka turunlah ayat untuk mengarahkan Nabi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka maka hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Waktu di masjid yang hari ini kita sebut Masjid Kiblatan. Kita cerita dah sebelum daripada ini. Dia Nabi tukar kiblat. Sebab dia tak nak sama Yahudi. Ni Yahudi tengok lama orang, Muhammad takkan buat benda yang sama dengan kita. Lepas itu bila dia tengok Yahudi janggut tak simpan. Nah, janggut tak simpan. Yahudi semua cukup janggut. Buang, tak ada janggut. Nabi cakap dengan sahabat-sahabat ni, falliha, simpan janggut. Wa khaliful yahud, jangan bagi sama dengan Yahudi. Yahudi tak simpan janggut, kamu simpan janggut. Sekali lagi dia tengok, dia takkan buat benda yang sama dengan kita. Lepas tu pula datang pula puasa 10 Muharram. Sunat puasa sebab orang Yahudi puasa 10 Muharram. Bila Nabi tanya sebab apa, dia kata Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Firaun waktu yang berlaut terbelah dua. Maka sebab tu mereka berpuasa mengingati peristiwa itu. Nabi kata, kalau macam tu aku lebih layak berpuasa. Aku ni Nabi, dia pun Nabi. Maka Nabi pun puasa, tapi sama 10 Muharram Nabi puasa, 10 Muharram juga Yahudi puasa. Dah lama dia tak boleh jadi. Sama, dia tak mau sama. Maka Nabi kita tahun depan kita puasa 10 Muharram, tapi sebelum tu kita puasa 9 Muharram. Kita puasa 2, dia puasa 1, tak sama. Tu Nabi takkan nak benda yang sama dengan Yahudi. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati, macam hak ni juga. Yahudi halau isteri pergi tempat lain. Nasrani pula tak kira. Dia tu haid tak haid, bagi dia sama saja. Kita serupa, mampu isi. Islam datang tengah-tengah. Halal pun tidak, setubuh pun tidak, tapi masih boleh tidur bersama.
Yang tak boleh, yang tu saja. Nah, dia boleh masak untuk kita, dia boleh, tak ada masalah apa, tidak ada hal, macam biasa. Cuma yang tak boleh, satu sahaja. Apa dia? Hak itulah 18 ke bawah, tak boleh ingat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itulah Islam. Nah, Nabi tak nak bagi tambah dengan Yahudi. Baik. Oleh yang demikian, tidaklah menjadi kesalahan jika seseorang lelaki bercumbu-cumbuan dengan isterinya. Cik Nasir macam mana? Boleh teruskan? Tak usah segan, tak usah segan. Tak apa, terpulang macam Cik Nasir. Anakku tak ada sini. Mana nak cium-cium boleh. Nah, yang tak boleh yang tu saja. Nak peluk-peluk boleh, yang tak boleh yang tu saja. Nah, jika seseorang lelaki bercumbu-cumbuan dengan isterinya yang didatangi haid, boleh, asalkan dia menjauhi tempat haid itu. Dengan itu ternyatalah bahawa Islam sentiasa berdiri sebagaimana biasanya di tengah-tengah di antara dua pihak yang melampau, yang menjauhkan wanita yang didatangi haid hingga mengeluarkan dari rumah Yahudi punya, dan pihak yang lain pula membenarkan menggaulinya kepada perhubungan seks dengannya. Yahudi halal, Nasara tak ada pantangan apa-apa, Islam duduk tengah-tengah. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita rahat. Nak peluk boleh, cium boleh, tak rahat. Tidur sekali tak masalah. Lebih dalam lagi ulama bahas yang tak boleh dimasuki ialah kawasan no entry. Kawasan no entry apa dia kan? Antara pusat dengan lutut. Kawasan tu no entry. Tutup elok-elok ah. Nah, atas pada pusat tidak ada hal, bawah pada lutut tidak ada masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bagi siapa? Bagi orang seperti Jan. Dialah dia undertaker. Dia masih muda. Orang masih muda, kawasan itu hati-hati. Takut dia tersilap langkah. Sebab tu kawasan larangan. Tu bukan larang biasa-biasa, itu bukan makruh, tu haram. Siapa buat berdosa besar tu, walaupun tidak dikenakan kafarah macam bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi dia diwajibkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun isteri itu halal bila kita akad nikah, aku terima nikahnya, tapi bab itu hukum dia haram sampailah dia ikan paus. Ikan paus apa dia? Berhenti darah, selesai, rahat. Selagi tidak ikan paus, maka hukum haram berlangsung sampailah tahap itu. Dia tidak menjadi halal. Tak apa kita pakai kondominium kalau tak ham. Kondominium pun tak boleh, kata haram lah. Ini buat helah. Jadi Yahudi buat helah. Yahudi Allah tak boleh memancing, menangkap ikan di hari Sabtu. Allah tak bagi dia. Hari lain tak apa, hari Sabtu tak boleh. Allah uji mereka hari Sabtu tu lah ikan paling banyak timbul. Pluk, 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 pluk. Maka dia tengok meleleh kan, meleleh. Hari lain ikan tak ada. Tunggu bodoh itu tak akan. Hari Sabtu pluk, 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 pluk. Oh sudah. Tapi tak boleh, haram. Maka dia cari helak. Dia tahan pukak dia, tahan ciding, pada tahan pancing dia, ciding buruk. Tahan pancing dia, tahan luka dia. Nah. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Sabtu buat bodoh tengok bola Malaysia lawan Vietnam. Kalah 3-0. Hari Sabtu bodoh. Dia tak pergi Sabtu, tapi dia tahan hari Jumaat. Hari Ahad dia pergi ikuti hari Ahad. Tu nama dia helak. Mereka disumpah jadi kau. Nah, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami kata bagi mereka, kata Allah, jadilah kera yang hina. Sama ada jadi kera tu ataupun perangai macam kera. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, jangan buat elok. Hang pakai kondominium ke, hang pakai apa tak boleh pakai. Tak boleh, kita dia tak boleh. Tidak ada helah lagi untuk itu. Nah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi orang-orang yang sudah lanjut usia,
yang sudah orang panggil tengok perempuan macam tengok tiang elektrik. Nah, umur 80 ke atas kena kencing mani pula. Hak tu tak ada hal. Masuk kawasan mana pun tak bawa tu. Meter tak naik, tak ada hal. Nah, faham tak? Baik, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati. Sebab tu hak tua-tua menikah bukan nak dah mana tu. Jangan marah ayah kita minta mak ayah kira nak nikah ni. Mak pun mati ya sebulan. Ayah minta nak nikah baru. Ayah umur 90. Oh, betul. Mak tu tak boleh ayah ni kata makin tua makin miang. Dah, dia bukan hantu Cik Nasir tu. Dia nak berdua. Dia tengok burung pati dia sedih. Burung pati dua sejoli, dia seorang. Dia nak berteman saja. Hak tu dia tak fikir dah Cik Nasir. Nah, hak tu tak ada masalah lah, tuan-tuan. Dia bukan nak yang tu dah. Dia nak berteman saja. Hidup dia seorang-seorang tu dia jadi kosong. Nah, kosong. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ilmu perubatan moden telah mendedahkan lewat ni apa yang terdapat pada darah haid dari zat-zat beracun yang boleh membahayakan diri sekiranya ianya terus berada di dalam badan, seperti mana ianya telah menyingkap rahsia perintah menjauhkan diri daripada menyetubuhi wanita ketika dalam keadaan haid. Ini kerana semua anggota kelamin akan berada dalam keadaan tertekan dan urat-urat saraf akan bergoncangan disebabkan pemancaran telur-telur yang memasuki rahim wanita yang sedang haid itu, dan berkemungkinan sekali ianya akan menahan keluarnya haid lagi, sebagaimana ianya boleh menyebabkan kegoncangan saraf selain boleh membengkakkan alat kelamin. Lihat kitab Al-Islam wa Tib Al-Hadis karya almarhum Dr. Abdul Aziz Ismail. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita ambil kesimpulan lah, masa pun dah lewat. Jadi hukum menyetubuhi isteri ketika dia datang bulan adalah haram. Sesiapa yang melakukannya, maka dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak dikenakan apa-apa kafarah, sebagaimana kata Imam An-Nawawi dalam kitab Muhadzab Syarah Majmu' Syarah Muhadzab. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, cuma disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Mana kalau kita buat dapat pahala lah, tidak wajib, disunatkan. Sesiapa yang buat macam tu, yang pertama dia kena taubat lah. Benda tu benar dosa besar, taubat. Yang kedua, disunatkan bagi dia kalau dia menyetubuhi waktu haid mula datang, haid pertama, haid kedua, haid mula, waktu mula kedatangan haid, maka disunatkan bagi dia membayar sedekah kepada fakir miskin. Dia tidak nama kafarah, sedekah kepada fakir miskin sebanyak 1 dinar dalam mazhab Syafi'i. Sebanyak 1 dinar. 1 dinar, nak tahu nak tanya jangan dia main jenis dinar, aku tak erti. 1 dinar apa lah ni dah? 700. Tak boleh ikut, jangan kata apa. 700 800 ringgit itu lah. Mungkin sekitar itulah 1 dinar. Jadi keluarkan 700 ringgit, sedekah cari fakir miskin bagi. Sebagai orang panggil, bila kita dah buat satu benda haram, kita bertaubat satu lah. Satu lagi kita nak cuci benda tu, kita buat kebaikan. Dan dalam mazhab Syafi'i dia suruh kita sedekah. Sedekah lah yang paling utama. Sebab itu bila Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, bila orang dia punya nyawa sampai ke halkum, dia minta tangguh kematian dia. Ya Allah, tangguhkan kematianku walaupun sedikit, fa as-sadaqah, aku nak bersedekah. Dia tak minta buat benda lain, sedekah pahala besar. 700 kali dengan 700 pahala infak sedekah, tahu tak? Jadi sedekah 700 kalau dia permulaan haid. Kalau di hujung-hujung haid, maka yang tu setengah dinar, dalam 300 setengah ataupun 400 ringgit hari ni. Buat macam tu lah kalau terjadi macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tak perlu sedekah pun tak apa, tidak wajib, cuma baik bagi yang mampu lah buat macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Itu satu yang kita kena jaga sebagai suami, sampai pada anak-anak kita sampaikanlah. Nah, benar-benar hukum mesti disampaikan sampailah kiamat. Okey, kita berhenti situ. Kita akan sambung minggu depan. Minggu depan. Minggu depan panggil Imam Makmum tahun depan. Lambat sikitlah, setahun lagi. Tahun depan. Nah, menjauhi jalan meliwat isteri, yakni dubur. Wallahu a'lam. Masa sudah lewat, saya tak jawab soalan kalau ada minta maaf nah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.